Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian sirah kita menggunakan kitab Mukhtasaru Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini, hadirin dan hadirat, kita nak sambung kembali perbahasan berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan salat, Dan pada kuliah kita yang lepas, kita telah menyatakan bahawasanya selepas baginda sallallahu alaihi wasallam selesai membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, maka baginda pun melafazkan sebutan amin. Dan kita telah sebutkan juga pada kuliah yang lepas bahawasanya sebutan amin tersebut membawa erti Allahumma stajib. Ya Allah, mustajabkan. Ya Allah, mustajabkan. Dan selepas itu, hadirin dan hadirat, penulis kitab membawa satu perbahasan iaitu berkenaan dengan saktatus salah, iaitu beberapa tempat yang mana kita dituntut untuk diam seketika di dalam salat. Dan saktah ni kalau ikut berhenti seketika. Dan dalam bahasa Melayu yang sebahagian terjemah disebut jeda ataupun jeda, saya tidak pasti. J-E-D-A. Maknanya jeda. Kalau jadi itu siapa? Itu orang lain kot. Tapi diam seketika. Saktah sebagai contoh. Dan disebutkan di sini, wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam saktatan. Nabi kita ini di dalam salat, baginda diam seketika pada dua tempat. Baginda sallallahu alaihi wasallam diam seketika pada dua tempat. Namun dalam perbahasan fiqh dalam mazhab Syafi'i, ada lebih kurang 5 ke 6 saktah di dalam bacaan-bacaan salat ini. Dan disebutkan di sini, bilakah keadaan atau situasi pertama Nabi diam seketika? Disebut yang pertama adalah bainat takbiri wal qiraah. Antara takbiratul ihram dengan bacaan surah Al-Fatihah. Takbiratul ihram dan bacaan surah Al-Fatihah. Makanya Nabi diam seketika antara tempoh kedua-dua sebutan tersebut. Lafaz takbir dengan bacaan surah Al-Fatihah. Wa anha sa'alahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan diam Nabi inilah yang ditanyakan oleh Abu Hurairah itu. Kerana ada sebuah hadis lagi yang disebutkan dalam Sahih Muslim, apabila selepas Nabi takbir tu dan Nabi diam,
Maka sahabat yang bernama Abu Hurairah ni dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma sukutuka bainat takbiri wal Fatihah?" Apa yang awak baca apabila awak diam di antara takbir dengan Al-Fatihah tu? Jadi kalau tuan-tuan perasan, bukankah nampak macam ada kontradik? Diam baca. Apakah yang awak baca ketika awak diam? Antara takbir dan Fatihah. Kata-kata siapa kepada Rasulullah? Abu Hurairah. Jadi kita nampak macam ada percanggahan. Diam, baca. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Dan ini adalah doa apa? Doa iftitah yang kita bahas pada beberapa kuliah yang lepas. Doa iftitah. Maknanya diam Nabi tu bukan makna Nabi tak membaca apa-apa. Cuma diam tu adalah dalam arti kata sahabat di belakang, jemaah di belakang tak dengar bacaan Nabi, menunjukkan Nabi baca, tetapi secara apa? Secara perlahan. Secara perlahan. Jadi di situlah yang menjadi satu sandaran kalau kita membaca kitab-kitab seperti Fatwa Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi ni dia memberi satu pandangan dalam fiqh. Memberi satu pandangan dalam fiqh. Kalau macam tuan-tuan biasa dengar dalam mazhab Syafi'i, contoh. Dalam mazhab Syafi'i, untuk salat yang dibaca secara kuat, secara jahar itu, seperti subuh, maghrib dan isyak pada 2 rakaat yang pertama daripada salat maghrib dan isyak, begitu juga bagi salat Jumaat, bagi salat tarawih, bagi salat witir pada bulan Ramadan, bagi salat hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha itu kan dibaca secara apa? Secara kuat, secara jahar. Jadi dalam kaedah tersebut, dalam mazhab Syafi'i ini seperti yang disebut oleh Al-Imam Nawawi, ketika imam membaca Fatihah, makmum dituntut untuk diam. Ketika salat jahar yang saya sebut tadi, salat baca kuat, ketika imam baca Fatihah, makmum dituntut diam. Dan diam tu untuk makmum fokus mendengar bacaan Fatihah imam. Dan setelah imam selesai, di sini pandangan atau pendapat Al-Imam Nawawi, selepas imam selesai, imam disunatkan untuk diam seketika. Begitu. Imam disunatkan untuk diam seketika. Ini sukut ni. Ini saktah ni. Diam seketika bagi tujuan memberi ruang kepada makmum di belakang membaca Al-Fatihah sehingga selesai. Membaca Al-Fatihah sehingga selesai. Cuma ada orang tanya, dah kalau imam diam seketika selepas baca Fatihah sebab nak bagi ruang makmum di belakang baca Fatihah, jadi ketika itu imam nak baca apa? Maka Imam Nawawi dia bagi satu pandangan. Dia kata pada waktu itu imam boleh berzikir kepada Allah. Boleh dia berzikir kepada Allah atau dia membaca apa-apa ayat Al-Quran tetapi dengan nada yang perlahan. Nada yang perlahan. Dan Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih, beliau berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah ni tadi. Dia berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah. Sebab itu kadang-kadang kita tengok dalil ni dia ada banyak, hadirin dan hadirat. Dan setiap ulama boleh jadi mempunyai kefahaman yang berbeza-beza terhadap satu-satu dalil. Sebab itu kita ni kadang-kadang kita jangan mudah menafikan. Itu. Yang ni kita kena belajar sebagai penuntut ilmu yang hakiki, yang sejati. Jangan kita mudah menafi satu-satu pandangan. Setelah kita nilai dan kita ketahui semua pandangan yang ada tentang satu-satu isu, kemudian barulah kita boleh buat satu keputusan kecenderungan kita. Yang tu tak apa. Yang ni bila kita ini masih peringkat satahi,
peringkat surface permukaan sahaja, itu yang kita tolak. Rupanya pandangan tu pun ada sandaran juga. Jadi kita risau dalam hal ni. Jangan mudah menafikan. Jadi berbalik kepada isu kita ini, itu adalah salah satu tempat yang Nabi diam seketika bila? Antara takbiratul ihram dengan bacaan surah Al-Fatihah. Baik. Yang kedua bila? Maka dikata di sini waqtulifa fis saniyah. Para ulama berbeza tentang saktah yang kedua. Faruwiya annaha ba'da al-Fatihah. Maka ada pandangan yang menyebut saktah yang kedua itu adalah bacaan ataupun adalah selepas selesai Fatihah. Maknanya Al-Fatihah dengan surah yang berikutnya, maka ada apa? Diam seketika. Ada saktah. Begitu makna dia. Maknanya selepas waladdallin itu, sebelum kita nak mula Bismillahirrahmanirrahim, diam seketika. Dan penulis kitab ini, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau cenderung kepada dua ini sahaja yang ada. Dua ini sahaja yang ada. Tetapi penulis kitab ataupun dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, seperti kalau tuan-tuan lihat dalam kitab Safinatun Najah, ada lebih daripada dua. Ada lebih daripada dua. Contohnya, kita kata tadi antara takbir dengan Fatihah. Antaranya lagi adalah antara waladdallin dengan amin. Itu. Maknanya waladdallin, diam seketika. Amin, baru kita sebut amin. Dan dalam mazhab Syafi'i disebut tujuan kenapa kita diam seketika itu adalah supaya orang tidak keliru dan menyangka yang amin tu sebahagian daripada Fatihah, sedangkan ia bukan daripada Al-Fatihah. Jadi kalau kita kata waladdallin amin, jadi dikhawatiri akan dianggap amin tu adalah ayat daripada surah Fatihah, sedangkan ia bukan. Jadi untuk dibezakan, kita saktah, kita jedakan bacaan kita ini. Kemudian antara amin dengan bacaan surah, antara amin dengan bacaan surah, itu pun sebahagian ulama kita menyatakan dituntut juga untuk diam seketika pada waktu tersebut. Baik. Jadi selesai perbahasan ini, dan kalau tuan-tuan tanya, di sisi penulis kitab, beliau cenderung kepada dua sahaja. Beliau cenderung kepada dua. Yang kita telah sebutkan sebentar tadi. Kemudian saya nak sambung kepada noktah yang berikutnya. Faiza faragha min qira'atil Fatihati akhadha fi surati ghairiha. Apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah selesai membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, baginda akan memulakan bacaan surah selain daripada Al-Fatihah. Dan bacaan surah selain Al-Fatihah di dalam salat hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Dan kita kena jelas, satu-satunya surah yang wajib dibaca di dalam salat hanyalah Al-Fatihah. Tidak ada surah lain yang wajib dibaca. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutiluha taratan wa yukhaffifuha li'aridin min safarin aw ghairihi wa yatawassatu fiha ghaliban. Penulis nak berikan gambaran bahawasanya ada tiga cara Nabi SAW membaca bacaan Quran ini di dalam salat. Bacaan surah di dalam salat. Yang pertama, kadang-kadang Nabi memanjangkan bacaan surah selepas Fatihah. Kadang-kadang Nabi memanjangkan bacaan surah selepas Al-Fatihah. Dan yang kedua, kadang-kadang wa yukhaffifuha, baginda meringkaskan. Maknanya baginda membaca surah-surah yang pendek. Itu makna dia.
wa yatawassatu fiha ghaliban, dan kelazimannya secara kebiasaannya Nabi akan membaca surah dengan bacaan yang sederhana. Dalam arti kata surah-surah yang sederhana, tidak terlalu panjang, ataupun ayat-ayat yang tidak terlalu panjang, dalam masa yang sama tidak terlalu pendek. Wa kana alaihi salatu wassalam yaqra'u fil fajri binahwi 60 ayah ila 100 ayah. Untuk salat subuh, Nabi SAW membaca sekitar 60 hingga ke 100 ayat. 60 hingga ke 100 ayat. Dan realiti semasa tidak menyaksikan dilakukan oleh imam-imam salat kita pada waktu subuh. Ini baru 60 ayat. Kadang orang kita 10 ayat pun dah batuk dah. Faham-faham lah tu. Contoh. Jadi sebab kita tak biasa salat lama. Itu. Dan satu lagi kekurangan kita adalah kerana kita tak faham apa yang dibaca oleh imam. Di situ adalah satu kelompongan sebenarnya. Kerana kalau kita faham, Allahu Akbar, betapa Al-Quran dia lazat, dia nikmat, dia berkat dan dia rahmat. Jadi sebab itu kita tengok orang yang meneliti bacaan-bacaan imam ketika dibaca di dalam salat, kita akan rasa sedap sekiranya kita faham. Tapi bila kita tak faham, tu yang kita jadi macam, bila kita tak faham, kita akan fokus kepada benda lain. Sama macam bila orang nak bercakap dengan kita kan. Orang bercakap dengan kita ataupun orang ceramah di depan kita, kita tak faham apa yang dia cakap. Bila kita tak faham apa yang dia cakap, kita akan fokus kepada benda lain. Bila fokus kepada benda lain, kita tak dapat apa yang disampaikan, yang cuba disampaikan. Saya juga ikutilah satu, kadang-kadang banyak ceramah-ceramah yang tak ada kaitan dengan topik agama ni. Kadang-kadang ceramah tu cerita tentang AI, contoh. Artificial Intelligence itu, contoh. Kadang cerita tentang banyak benda perbahasan yang kompleks tapi melibatkan tentang contohnya bukan, tak ada kaitan dengan agama. Bukan fiqh, bukan sirah macam kita ini, bukan akidah, bukan tafsir apa semua. Dalam hati saya dengar, ya Allah, bosannya lah, kata, bila nak habis ni, contoh. Bila nak habis ni? Tapi sebab kita tidak memahami perbahasan itu. Tapi yang tu tak apalah kita tak faham, sebab ia tidak diwajibkan kepada kita untuk kita faham. Tetapi Al-Quran ini kita dituntut untuk memahaminya. Jadi sebab itu di situ ada perbezaan antara macam ilmu-ilmu lain yang kita dengar secara talk, ceramah, kuliah, penyampaian awam, dengan ilmu Al-Quran ini ataupun dengan bacaan Al-Quran. Jadi kalau boleh, cuba untuk memahami nas Al-Quran ini dengan begitu mendalam. Kerana itu tujuan utama Al-Quran diturunkan. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dan Allah menceritakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Itu antara tujuan utama Al-Quran ini diturunkan. Al-Quran merupakan sebuah kitab yang telah kami turunkan ia kepada kamu, wahai Muhammad, kitab yang mubarak, diberkati. Tujuannya liyadabbaru ayatihi, untuk mereka tadabbur ayat-ayatnya, waliyatadhakkara ulul albab, dan supaya generasi atau gulungan ulul albab mengambil peringatan. Jadi itu sebab kenapa kita kena memahami nas ataupun ayat-ayat Al-Quranil Karim. Jadi bila kita faham, bacalah lama mana pun, kadang kita tak terasa. Dia jadi macam kita baca novel lah. Kadang kita baca buku ke, kadang orang kita sebab dia mengikuti penceritaan dalam satu-satu buku tu, contoh. Dia baca teliti, sudah dah, habis dah buku. Contoh, sekejap je.
Sebab apa? Sebab dia faham dan dia menghayati. Tapi kenapa kita macam nak cepat lari daripada Quran? Sebab kadang kita tak faham. Jadi penting usaha untuk memahami itu kena ada. Usaha untuk memahami itu kena ada. Kena usaha untuk faham bacaan Quran. Dan disebut di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri. Saya minta maaf, kita dah selesai tadi. Rasulullah dalam solat subuh Nabi membaca 60 hingga ke berapa ayat? 100 ayat. Wa sallaha bi surati Qaf, dan kadang Nabi mendirikan salat subuh dengan membaca surah Qaf. Qaf wal Quranil Majid itu. Qaf wal Quranil Majid. Apa tu? Dia tak sebut di sini. Boleh jadi dalam 2 rakaat, 60 hingga ke 100 ayat, dan boleh jadi juga dalam 1 rakaat, 60 ke 20 rakaat, 100 rakaat tu tadi. Tapi zahirnya adalah dalam satu solat tu. Maknanya dalam kedua-dua rakaat solat subuh, bilangan ayatnya adalah sekitar 60 ke 100 ayat. Bismillah. Wa sallaha birrum, dan Nabi juga pernah mendirikan salat subuh dengan membaca surah Ar-Rum. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Wa sallaha bi idza syamsu kuwirat, dan ini juga antara surah yang Nabi SAW membacanya, surah At-Takwir, surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Wa sallaha bi idza zulzilatil ardu zilzalaha, iaitu surah Az-Zalzalah itu. Tengok. Dan di sini ada jawapan kepada soalan sahabat kita saudara Nordin tadi. Saya minta maaf, saudara Syahir. Rahmatullah kepada ayah. Fi rak'ataini kiltaihima, maknanya pada kedua-dua rakaat tu. Maknanya surah ni dibaca pada 2 rakaat. Tetapi apabila yang kita katakan surah yang pendek tu dibaca dalam 1 rakaat sahajalah. Itu makna macam iza zulzilatil ardu zilzalaha. Cuma yang panjang-panjang tadi. Jadi di sini kita nampak kadang-kadang Nabi ni memimpin salat subuh bukanlah sentiasa baca surah panjang. Macam Qaf ke, macam Ar-Rum ke. Tapi kadang baginda baca juga surah pendek. Menunjukkan sebenarnya pilihan surah selepas Fatihah ni untuk dibaca dalam salat hakikatnya ada keluasan. Ada keluasan. Tak perlu kita nak, orang kata kadang-kadang syadid sangat. Nanti saya nak cerita sikit. Iaitu selepas ini. Disebutkan di sini hadirin dan hadirat. Wa sallaha bil muawwidhataini wa kana fi safar. Ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat fajar ini dengan membaca surah Al-Mu'awwidhatain. Dan Al-Mu'awwidhatain ini merujuk kepada Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Dan Nabi baca ini, diringkaskan bacaan ini dengan surah yang ringkas ini adalah fis safar, iaitu ketika Nabi bermusafir. Wa sallaha faftataha bi suratil mu'minin hatta balagha dhikra Musa wa Harun fi rak'atil ula akhadhathu sa'lah faraka. Dan kadang-kadang Nabi juga salat dan Nabi membaca surah Al-Mu'minin. Iaitu solat subuh Nabi membaca surah Al-Mu'minin. Surah Al-Mu'minin tu dah merujuk kepada surah Al-Mu'minun. Nanti kita cari pula surah Al-Mu'minin dalam Quran tak jumpa. Tapi yang ada Al-Mu'minun, itulah dia. Itulah dianya, surah Al-Mu'minun. Cuma ini adalah perbahasan dari sudut nahu. Perbahasan dari sudut nahu. Sebab nama surah tu surah Al-Mu'minun. Tapi kalau kita sebut surah tu, dia akan jadi suratul Mu'minin. Macam tu. Suratul Al-Mu'minin. Tapi sebahagian ulama nahu dia kekalkan. Dia akan jadi suratu Al-Mu'minun juga. Sebab yang ni memang adalah satu nama khas kepada surah.
Yang ni adalah perbahasan dalam ilmu bahasa Arab. Tapi penulis kitab dia tulis di sini bisuratil mu'minin. Kerana di situ pada awalnya ada huruf jar. Iaitu huruf ba itu. Kemudian disebutkan di sini, selesai perbahasan solat subuh, yang ni nak tengok macam mana Nabi mendirikan solat Jumaat pula. Solat Jumaat. Wa kana yusalliha yaumal jumu'ati bi alif lam mim tanzil, iaitu tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Surah apa? Surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Iaitu alif lam mim As-Sajdah. Wa surah hal ata 'alal insani kamilatain, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah hal ata 'alal insan, surah al-insan ini secara lengkap sehingga selesai kedua-dua surah. Maknanya dalam 2 rakaat subuh tu selesai dua-dua surah. Dan hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ada satu noktah yang penting untuk kita teliti berkenaan dengan bacaan surah Al-Insan dengan As-Sajdah ini di dalam solat subuh, ataupun dikatakan di sini wa kana yusalliha. Yusalliha tu merujuk kepada salat fajar pada pagi Jumaat. Itu makna dia. Bukanlah salat Jumaat tu, saya betulkan balik kenyataan tadi, iaitu salat subuh pada pagi Jumaat. Tadi saya sebut salat Jumaat, tapi salat subuh pada pagi Jumaat, Nabi SAW membaca 2 surah ini. Pertama Alif Lam Mim Sajdah, dan yang keduanya surah Hal Ata 'alal Insan. Dan hukum bacaan surah ini pada pagi Jumaat, pada salat subuh, hukumnya adalah apa? Adalah sunat. Adalah sunat. Adalah sunat. Dan ia tidak wajib. Ia tidak wajib. Dan kaedah perkara-perkara sunat yang kita nak lakukan ini, sebenarnya perkara sunat menurut para ulama, ia tidaklah dilakukan secara berterusan, dikhawatiri orang ramai menganggap hukumnya menjadi wajib. Begitu. Cuma kadang-kadang memang adalah sebahagian masyarakat, dia jadi, kalau imam tidak membaca surah Sajdah ni pada pagi Jumaat ni, dia jadi apa? Kadang-kadang dia jadi masjid tu, dia jadi bergegar walaupun tak ada gempa bumi. Contoh. Dia jadi bergegar. Sebab baru ni adalah kenalan saya seorang, dia mengadu ke saya. Dia jadi imam di satu masjid dan jadi imam subuh pada hari Jumaat. Kalau tuan-tuan cakna sekarang ni, subuh kita agak lewat. Pukul 6 pagi subuh. Jadi itu baru masuk azan. Pukul 6 pagi. Kalau kita ni ambil masa 10 ke 15 minit untuk iqamah, dah 6 suku baru nak mula salat. Dan kadang kalau kita nak baca surah Sajdah dan surah Al-Insan, boleh jadi ambil masa dalam 15 minit. Jadi boleh jadi 6.30 baru habis salat. Pun campur zikir lagi. Macam zikir pun panjang juga, dekat 10 minit. Kemudian dah doa pula. Jadi kita ni pula, kita duduk di Lembah Kelang. Lembah Kelang ni, dia bukan sama macam sebahagian negeri yang hari Jumaat ni cuti. Kita hari kerja, Syekh. Contoh. Dan kita ni pula, bila kita duduk di Lembah Kelang ini, Lembah Kelang ni dia bukannya macam kawasan-kawasan kampung kita yang mana pagi-pagi tu tak jam, tak ada. Kita ni walaupun kita duduk di kampung baru tu, jam juga walaupun dia kampung. Bahkan kampung tu lah yang paling jam sekalipun saya rasa dalam Kuala Lumpur ni. Jadi sebab itu kita tengok, kalau kita duduk di situ, maknanya kita kena imam ni, dia kena faqih, dia kena faham kepada masyarakat. Dia tengoklah kepada kawasan, dia kata hari ni orang bekerja dan penduduk sini majoritinya orang yang bekerja. Jadi kalau kita nak menjadi imam salat subuh pada pagi Jumaat,
dia boleh juga tidak membaca surah Sajadah dan surah Al-Insan. Sebab dia nak meraihkan tempoh masa ini. Nak meraihkan tempoh masa dan nak meraihkan jemaah ada urusan. Jadi kawan saya ni pun, dia buatlah amalkan fiqah tu. Sebab nak jadi imam ni, dia kena faqih, bukan suara sedap je. Tapi sekarang ni, nak jadi imam ni banyak yang suara sedap je. Tapi mungkin fiqahnya kurang. Kita kalau boleh nak dua-dua ada. Suara tu sedap dan fiqah tu hebat. Begitu. Kefahaman agama itu baik dari sudut hukum hakam. Dan bila dia tak baca, maka adalah suara-suara daripada jemaah. Dan jemaah tu berbuallah sesama dua orang jemaah, dan kebetulan dapatlah maklumat tu ke dia ni. Jemaah tu bagi tahu, dia kata, kenapa imam tadi tak buat bacaan surah Sajadah dalam solat subuh? Kemudian kawan dia tu pun jawablah, dia kata, entahlah, inilah imam akhir zaman, dia kata. Allahu Akbar. Inilah imam akhir zaman. Kita kata seolah-olah kita buat maksiat ketika tengah salat, padahal tak baca surah Sajadah je pun pada pagi Jumaat, tapi dah dikata inilah imam akhir zaman. Jadi saya dengar tu, saya kata Allah, kata sampai tahap begini kefahaman masyarakat kita segelintirnya. Lil asafis syadid, malang sungguh. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak faham prioriti ni. Imam dia kena faqih dan perlu melihat kepada realiti. Dan kita tahu tentang teguran Nabi SAW kepada Sayyiduna Mu'az bin Jabal. Nabi kata, ayyuhan nas, inna minkum munaffirin. Faman amman nasa falyatajawwas fa inna khalfa'ud dha'if wal kabira wa dhal hajah. Nabi kata, wahai sekalian manusia, ada dari kalangan kita ni yang menyebabkan orang jauh daripada agama kita. Boleh jadi sikap kita orang jauh daripada agama ni. Sikap kita orang boleh jadi tak nak datang masjid solat berjamaah. Lalu Nabi pun SAW mengatakan, siapa yang jadi imam kepada orang ramai, falyatajawwas, hendaklah dia meringkaskan. Fa inna khalfa'ud dha'if, kerana di belakangnya ada orang yang lemah, wal kabir, ada orang tua, wazal hajah, dan ada orang yang mempunyai urusan lain. Jadi setiap imam pasti di belakangnya akan ada tiga golongan ni. Orang tua, orang lemah, orang ada urusan lain. Jadi dia kena raikan. Dan cara dia nak raikan, dia tidak boleh terlampau lama sehingga membebankan jemaah dia. Jadi ini fiqah. Tetapi kadang-kadang sebahagian yang membaca surah Sajadah ini pun, dia tidaklah menepati dengan makna yang sebenar sunnah tu. Kerana sunnahnya adalah membaca kedua-dua surah. Tapi kalau tuan-tuan perasan, kebiasaannya dia baca Sajadah aja, surah Insan dia tak baca. Atau dia baca surah Insan tapi tak habis. Nampak? Jadi macam kita sebutlah, kan kalau tuan-tuan mengikuti perkongsian saya di Facebook sebagai contoh, kalau hari Jumaat, orang tu dia tak baca habis pun surah Al-Kahfi, dia tak dapat pahala penuh. Dia tak dapat pahala yang dikhususkan bagi orang yang Nabi SAW kata, man qara'a surat Al-Kahfi yawmal Jum'ah, ataupun fi laylatil Jum'ah itu, dia tak dapat. Adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain, adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Dia tak dapat pahala-pahala ini sekiranya dia tidak membaca sehingga selesai. Jadi kalau nak dapat pahala tu, fadilat khusus itu, kena baca habis. Kena baca habis. Jadi kalau nak dapat fadilat sunnah Nabi SAW membaca pada subuh hari Jumaat dua surah itu, mesti kena baca dua-dua. Itu makna dia. Tapi kalau dia baca sikit, jadi dapatlah fadilat baca yang sikit, tapi fadilat penuh dia tidak dapat. Macam kalaulah kita kata membaca surah Al-Mulk sebelum tidur adalah satu perkara yang disunatkan kepada kita. Ada kelebihan yang tersendiri. Dan bila kita kata baca surah Al-Mulk sebelum tidur, surah ni maknanya daripada ayat pertama surah Al-Mulk sehinggalah pada ayat yang terakhir, iaitu pada ayat yang ke-30. Jadi bila kita baca sebelum tidur 10 ayat pertama je, kemudian baki 10 ayat tu kita baca pada waktu duha esok, dia tak dapatlah fadilat tu walaupun kita baca juga 20 ayat tu esok. Kerana nak dapat fadilat mesti baca sebelum tidur. Baca satu surah, iaitu baca sehingga selesai. Baik. Cuma kalaulah katakan kita lihat contohnya, apabila imam telah melihat, maka kita katakan
yang utama pada zaman sekarang ini, kita dituntut juga untuk membaca As-Sajadah dan Al-Insan ini dalam solat subuh pada pagi Jumaat itu. Cumanya, dia tidak dilakukan setiap minggu. Dia tidak dilakukan setiap minggu. Boleh jadi dalam sebulan tu sekali atau dua kali, begitu. Dia tidaklah sampai tiap-tiap minggu, seolah-olah nanti orang akan menganggap ni wajib pula. Sebab kalaulah benda itu tidak dianggap sebagai satu tuntutan yang besar, tak adalah timbul istilah imam akhir zaman tu. Sebab bila orang tak baca, orang anggap benda tu sebagai satu yang salah. Tu yang sampai ingatkan, oh ni tanda-tanda kiamat dah hampir dah ni. Sebab tak baca surah Sajadah dalam solat subuh pagi Jumaat. Jadi nampak, apabila berlaku keadaan begini, maka orang akan salah faham. Jadi sebab itu imam pun dia kena maklum dalam hal ini. Maka kadang-kadang dia tidaklah perlu melakukan setiap minggu untuk membaca surah yang sama. Kita katakan hadirin dan hadirat, dalam salat Jumaat contohnya. Salat Jumaat pun ada surah yang khusus yang biasa Nabi SAW baca atau anjurkan untuk dibaca. Yang pertama surah apa? Surah Sabbihisma Rabbikal A'la itu. Dan yang keduanya adalah surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadisul Ghashiyah. Tapi sepanjang pengamatan kita, orang lelaki yang salat Jumaat, imam baca tak surah tu tiap-tiap minggu? Ramai yang tak baca pun. Boleh tak kita kata kepada imam tu, inilah imam akhir zaman? Takkan kita nak kata begitu? Sebab kita faham hukum. Kita faham fiqah. Kalau dia nak ikut, tak apalah. Tapi kalau dia nak membaca surah yang lain pun, tidak ada masalah. Itulah keluasannya. Dan disebutkan di sini, kenapa Nabi SAW membaca surah As-Sajadah dan Al-Insan ini pada pagi Jumaat atau pada subuh Jumaat itu? Maka diberikan jawapannya oleh penulis kitab. Wa innama kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hataini surataini lima ishtamalata alaihi min dhikril mabda'i wal ma'ad. Kerana dalam surah As-Sajadah dan surah Al-Insan itu, dia menceritakan tentang hari akhirat, menceritakan tentang hari kebangkitan dan hari akhirat. Wa khalqi Adam. Demikian dalam surah yang dua itu juga ada diciptakan tentang penciptaan Nabi Adam. Contohnya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Wa dukhulil jannati wan nar. Masuknya kita ke dalam syurga atau ke dalam neraka, na'udzubillah, semuanya ada diceritakan atau disebutkan perbahasannya di dalam dua surah tersebut. Wa dzalika mimma yakunu fi yaumil jumu'ah. Dan itu adalah berlaku pada hari Jumaat. Iaitu dikatakan di sini bahawasanya hari kiamat itu berlaku pada hari Jumaat. Hari itulah Adam diciptakan dan seumpamanya. Hari itulah Adam masuk ke dalam syurga dan dikeluarkan daripada syurga dan seumpamanya. Dan ini dibahaskan dalam beberapa riwayat. Maka Nabi pun SAW membaca surah itu pada waktu subuh. Jadi kita nampak. Jadi sebenarnya tujuan ni yang paling penting. Kenapa Nabi baca ni? Tujuannya adalah sebagai peringatan tentang kiamat dan akhirat. Itulah tujuannya. Sebab kita ni bila salah faham tujuan ni, kita akan jadi lari daripada tuntutan utama kenapa satu-satu surah tu dibaca. Kenapa satu-satu surah tu dibaca, kita akan lari daripada kefahaman yang sebenar. Jadi sebab itu maknanya kalaulah kita ini mendengar bacaan surah Sajadah dan Al-Insan ini dalam salat subuh pada hari Jumaat itu, kita sepatutnya fokus kepada mengingati kiamat dan mengingati akhirat, kerana kiamat berlaku pada hari Jumaat. Itu tujuan dia. Maknanya bukanlah semata nak dapat pahala sunat tu, tapi kita nak untuk tujuannya macam saya kata tadi, asas utama Al-Quran ini diturunkan tadabbur, penghayatan dan kefahaman. Itu tujuan dia. Tapi kalau kita salah faham, dia akan jadi lari lah. Yang tu yang kadang kita
sebahagian dalam kalangan masyarakat yang membaca surah Al-Waqi'ah tiap-tiap malam tu untuk murah rezeki atau untuk kaya. Padahal cerita dalam Waqi'ah ni semua cerita tentang azab, cerita tentang neraka apa semua, tapi dia nak kaya-kaya dunia. Kat lari lah tu. Dia jadi kontradik. Sebab kita salah faham. Ayat tu iza waqa'atil waqi'ah, cerita tentang kiamat. Dia berapa? Kaya. Allah. Lari tu. Sebab tu kadang-kadang sebab kita tak faham. Dan kita pun telah sebutkan bahawasanya riwayat yang menceritakan tentang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam itu tidak sahih. Ia tidak sahih. Lam tusibhu faqah dalam riwayat tersebut. Dan itu pun bukan dikatakan dia akan kaya ataupun dia akan dimurahkan rezeki. Dalam tu dikata orang tersebut tidak akan ditimpa kefakiran. Itu je. Maknanya tak ditimpa kefakiran tu tak semestinya dia kaya. Boleh jadi orang hidup biasa, hidup tidak orang kata tak terlalu susah. Dia hidup dalam arti kata cukup. Itu maknanya hidup cukup. Baik. Kemudian disebutkan di sini kama kana yaqra'u fil majami' al-'idham kal a'yadi wal jumu'ah surah Qaf waqtarabah wasabbih wal ghashiyah. Jadi kadang-kadang Nabi kalau salat Jumaat dan dua salat hari raya itu, iaitu hari raya puasa dan hari raya korban itu, Nabi membaca sama ada surah Qaf pada rakaat yang pertama dan Nabi membaca surah Iqtarabatis Sa'ah pada rakaat yang kedua. Manakala kadang-kadang Nabi membaca pada rakaat yang pertama surah Sabbih, iaitu Sabbihisma Rabbikal A'la, dan pada rakaat yang kedua Nabi membaca surah Al-Ghashiyah, iaitu Hal Ataka Hadithul Ghashiyah itu. Wa amma zuhru, adapun salat zuhur, kita dah selesai salat subuh dan kita telah sebut subuh secara umum dan subuh pada pagi Jumaat. Adapun salat zuhur, fakana alaihi salatu wassalam yutilu qira'ataha ahyanan. Kadang-kadang untuk salat zuhur ni Nabi memanjangkan bacaan surah padanya. Hatta qala Abu Sa'id, sehingga Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kanat salatu zuhur tuqam fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi' fayaqdi hajatahu thumma ya'ti ahlahu fayatawadda wa yudriku an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ar-rak'ati al-ula mimma yutiluha, rawahu Muslim. Menunjukkan betapa lamanya salat zuhur Nabi ni, Abu Sa'id Al-Khudri dia kata apa? Salat zuhur tu telah didirikan. Kemudian ada seorang lelaki ni, dia pergi ke Baqi' di Madinah Al-Munawwarah itu. Kemudian dia selesaikan hajat dia, dia selesaikan urusan dia. Kemudian dia pulang ke rumah, dia bertemu dengan keluarga dia, ahli keluarga dia. Kemudian dia ambil wuduk dan kemudian dia datang masjid. Dan ketika dia dah sampai ke masjid, Nabi masih pada rakaat yang pertama. Begitulah makna dia. Menunjukkan dia dah buat banyak benda dah tadi. Pergi selesaikan urusan hajat dia, pergi ke Baqi', kemudian balik ke rumah, jumpa keluarga, kemudian ambil wuduk, kemudian datang ke masjid. Nabi masih di rakaat yang pertama. Menunjukkan apa? Lamanya Nabi SAW dalam mendirikan salat zuhur. Bismillah. Tapi satu noktahnya adalah macam yang saya sebut tadi. Imam kena meraihkan keadaan. Dia kena raihkan keadaan. Kerana dari sudut praktikal, kalau kita buat perkara ini zaman sekarang, dia akan jadi, masyarakat dia akan jadi keliru. Dia akan jadi sulit. Lebih-lebih lagi pada hari kita ni bekerja. Kita bekerja yang melibatkan masa dan seumpamanya. Jadi contohnya kalau hari Jumaat, katakan esok. Esok Jumaat ke? Allah, sekejap je rasa. Rasa baru jari Senin. Jadi esok katakan Jumaat. Memang tak ada nak katakan lah, memang esok Jumaat. Jadi esok hari Jumaat dah ada imam yang memimpin salat Jumaat. Dan Jumaat ni waktu dia pendek. Maksud saya, kadang-kadang kita nak rehat dengan mengisi dengan waktu khutbah dan salat Jumaat itu, ia akan makan masa. Sehingga akhirnya waktu rehat kita menjadi singkat. Kalau orang yang kerja, contohnya kerja kerajaan,
Dia rehat pukul 12 suku sampai 2.45. Maknanya adalah dalam 2 jam setengah. Ada dalam 2 jam setengah. Dan itulah untuk dia pergi ke masjid. Dan itulah masa untuk dia solat Jumaat, dengar khutbah Jumaat. Jadi kadang-kadang kalau katakan imam habis lambat, dia nak praktikkan macam hadis yang Abu Sa'id Khudri cerita ni, maka dia akan jadi satu kesulitan kepada masyarakat kita. Jadi sebab itu tidak ada salahnya kalau imam meringkaskan sahaja bacaan salat. Begitu. Maknanya boleh sahaja dia baca surah yang biasa-biasa sahaja. Tambahan. Kadang-kadang sebahagian kita ini tak perasan bila masjid itu penuh, bukan semua jemaah salat di tempat yang proper. Ramai yang boleh jadi salat di bahagian luar-luar tepi masjid yang panas tu. Kadang-kadang sejadah pun tak ada. Boleh jadi semayang atas betul-betul batu yang panas. Jadi pada waktu itu kita pula kena bezakan kedudukan dia dengan kedudukan Tok Imam tu. Tok Imam sampai 5 sejadah dia. Terbaik ni sejadah. Depan dia betul-betul aircon. Atas dia lah. Depan dia kipas. Jadi seronoklah semayang begitu. Jadi bila dia solat dia rasa sejuk. Kemudian waktu itulah datang khusyuk dia. Maka dia pun boleh jadi baca surah yang agak panjang. Tapi macam mana keadaan makmum di luar? Sedangkan kita ni bukan jadi imam untuk orang yang 2-3 orang belakang kita je. Imam ni dia jadi imam untuk keseluruhan jemaah. Jadi dia kena meraihkan. Yang lebih baik adalah bacaan yang sederhana saja. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Jangan baca terlalu pendek sehingga jemaah jadi kelang kabut. Ni kadang-kadang dia baca waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Jadi jemaah dia akan jadi kelang kabut. Tapi kalau boleh dia bacalah surah yang lebih panjang sedikit, yang sederhana. Ini fiqh imam. Sebab nak meraihkan situasi makmum keseluruhannya dan mengambil kira hari kita bekerja dan seumpamanya. Dan disebutkan di sini wa kana yaqra'u fiha, dalam salat zuhur ni Nabi SAW membaca dengan kadar bacaan surah Sajadah juga. Maknanya As-Sajadah ada berapa ayat? 30 ayat. Jadi 30 ayat ni kalau kita katakan satu ayat tak sampai 1 minit tak? Alif Lam Mim sampai ke 1 minit? Alif Lam Mim, lama benar baca sampai 1 minit. Jadi kemudian kita kata 30 ayat ini boleh jadi dalam 10 ke 15 minit lah. Contoh begitu. Dan kalau kita solat 10 minit, yang tu standard lah. Selesai solat zuhur 10 minit. Jadi ikut kepada bacaan itu. Wa taratan bisabbihi isma rabbikal a'la. Dan kadang-kadang Nabi membaca dalam solat zuhur ni dengan kadar bacaan surah Al-A'la tu. Dan sabbihi isma rabbikal a'la tu pun dia tidak panjang. Kita pun boleh baca kurang daripada 2 minit atau 3 minit saya rasa. Sangat-sangat tidak panjang pun sebenarnya. Dan wanahu, dan kadang-kadang Nabi membaca dengan kadar bacaan surah Wal-Laili Idza Yaghsha. Surah Al-Lail. Wataratan, dan kadang-kadang Nabi membaca pada salat zuhur dengan kadar bacaan surah Was-Sama'i Dzatil Buruj. Was-Sama'i Dzatil Buruj. Dan kadar bacaan surah At-Tariq. Was-Sama'i Wat-Tariq. Dan surah-surah ini pun dia tidak mengambil panjang, tetapi itulah kadar bacaannya. Sebab solat zuhur ni dia solat yang sir, solat yang perlahan. Dia tidak dibaca kuat. Jadi kadar tu macam Nabi baca surah Al-A'la. Kadar tu macam Nabi baca surah Wal-Laili Idza Yaghsha tadi, ataupun Was-Sama'i Dzatil Buruj dan Was-Sama'i Wat-Tariq itu. Dan selesai solat zuhur dan kita nak melihat kepada solat apa? Solat asar. Wa ammal asru, adapun salat asar, fa'ala nisfi min qiraati salati az-zuhri idza talat.
maka ia separuh daripada bacaan salat zuhur sekiranya bacaan zuhur tu Nabi baca panjang. Maknanya kalaulah bacaan salat zuhur tu macam katakan sampai 60 ayat panjang, maka Nabi kurangkan jadi separuh daripada 60 ayat. Mungkin jadi 30 ayat. Begitu. Maknanya salat asar ni Nabi membaca surah-surah yang tidak begitu panjang. Wa biqadriha idza qasurat. Dan kalau salat zuhur tu Nabi baca dengan surah yang singkat, surah yang pendek, maka dengan kadar yang samalah Nabi membaca di dalam salat asar. Begitu makna dia. Maknanya kalau Nabi baca surah yang panjang dalam salat zuhur, maka salat asar Nabi separuhkan bacaan, Nabi ringkaskan separuh. Tapi kalau dalam salat zuhur Nabi membaca pendek dan membaca ringkas, maka kadar yang samalah Nabi membaca di dalam salat asar. Baik. Wa ammal maghribu, adapun salat maghrib, fakana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fiha khilafa amalin nasi al-yawm. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat maghrib adalah berbeza dengan apa yang diamalkan oleh orang ramai pada hari ini. Fa innahu sallaha marratan bil a'raf, kadang-kadang Nabi salat maghrib dengan membaca surah al-a'raf, farraqaha fi rak'atain. Farraqaha fi rak'atain ni maknanya Nabi baca surah al-a'raf tu separuh-separuh. Separuh pada rakaat pertama dan separuh yang berbaki pada rakaat yang kedua. Wa marrah bit-tur, dan kadang-kadang Nabi membaca surah at-tur dalam salat apa? Maghrib. Dan inilah yang diceritakan oleh sahabat Nabi yang bernama apa nama dia? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, yang disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih bahawasanya satu hari Jubair ibn Mut'im ini dia melalui kawasan masjid. Dan pada waktu itu adalah waktu maghrib, dan Nabi SAW sedang menjadi imam salat pada waktu itu. Dan pada masa tersebut, Jubair ni dia belum memeluk Islam. Dia belum lagi memeluk Islam. Dan ketika dia lalu, dia kata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur. Dan sehinggalah sampai kepada bacaan daripada surah tersebut yang mana Allah Ta'ala kata, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Maka pada waktu itu kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyatir, hampir-hampir jantungku ni nak terbang, dia kata. Kada qalbi ayyatir, maknanya jantung dia ni bila dia dengar sahaja bacaan ayat tersebut nak tercabut. Kita kalau dengar bacaan ayat Quran, apa yang tercabut agak-agak? Cabut spek sebab tidur, ngantuk, contoh. Jadi berbeza dengan sahabat Nabi SAW. Mereka ini dengar, dan pada waktu itu pun dia belum Islam. Tapi ini kita katakan betapa besarnya peranan mendengar Al-Quran dengan teliti. Sebab itu kalau kita nak dapat rahmat ini, kita kena banyak dengar Quran, dapat rahmat daripada Allah. Sebagaimana yang disebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204 itu, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, dengarlah dengan fokus dan diamlah ketika Quran dibacakan. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi rahmat apakah yang lebih besar daripada seseorang yang asalnya berada dalam kegelapan syirik, akhirnya dia beralih kepada kecerahan dan cahaya tauhid kepada Allah. Itulah rahmat yang paling besar sekali. Asalnya dia sekutu ke Allah, tapi bila dia dengar sahaja bacaan Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bacaan daripada surah apa? Surah At-Tur.
dalam salat maghrib, maka ini menunjukkan dia terkesan dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa marrah bil mursalat, dan kadang-kadang Nabi membaca surah al-mursalat. Fal muhafazatu fiha 'ala al-ayati al-qasirah was surati al-qasirah min qisar al-mufassal khilafus sunnah. Maka kata penulis kitab, berterusan melakukan salat maghrib dengan surah-surah atau ayat-ayat yang pendek adalah menyelisihi sunnah. Maknanya kalau hari-hari kita salat maghrib baca rakaat pertama wal asr, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu. Asas sembahyang maghrib je wal asri qul huwallahu ahad. Tak qul huwallahu ahad inna a'taina. Tak inna a'taina apa dia lagi? Idza jaa nasrullah. Semuanya 3 ayat je. Lagi kalau ada surah yang 2 ayat je nak baca surah tu. Begitulah contoh. Sebab apa? Kenapa penulis kata dia menyelisihi sunnah? Kerana kalau ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda salat maghrib dengan bacaan surah yang panjang-panjang, bacaan ayat yang panjang. Maka kalau sekali-sekala kita nak menggunakan ataupun nak meringkaskan salat maghrib dengan surah-surah pendek, tak apa. Sekali-sekala. Tapi jangan apa? Jangan muhafazah. Jangan berterusan. Jangan berterusan. Hari-hari salat maghrib baca surah pendek-pendek je. Kalau boleh kita kena lazimkan dengan bacaan surah panjang juga. Itulah. Dan yang terakhir sebelum kita tutup. Wa ammal isya'ul akhirah, dan salat yang terakhir iaitu merupakan salat isya' daripada 5 waktu salat fardu. Faqara'a fiha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca surah seperti Wat-tin waz-zaitun. Itu. Salat isya' ni Nabi kadang membaca surah At-tin. Wa waqqata li Mu'adzin fiha, dan Nabi telah tetapkan bagi Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisyamsi wa duhaha. Dengan surah wasyamsi wa duhaha. Maksudnya Nabi suruh Mu'az, Nabi kata, wahai Mu'az, awak kena baca surah wasyams ketika salat isya'. Begitu. Wasabbihisma rabbikal a'la, dan kadang pun Nabi dalam salat isya' baca sabbihisma rabbikal a'la sahaja. Wal-laili idza yaghsha, dan kadang-kadang Nabi membaca surah wal-laili idza yaghsha wa nahwaha. Wa ankara alaihi qira'atu fiha bil baqarah, dan Nabi pernah tegur Sayyidina Mu'az bin Jabal ini kerana dia pernah membaca dalam salat isya', dia baca surah Baqarah. Dia baca surah Baqarah. Dan bila dia baca surah Baqarah, dan Baqarah ni panjang. Surah paling panjang dalam Quran. Ada berapa ayat? 286 ayat. Maka selepas dia selesai baca surah tu, walihadza qala lahu, maka Nabi pun berkata kepada Mu'az, afattan anta ya Mu'az, nak timbulkan kekacauan ke? Macam tu. Nak timbulkan fitnah ke? Sebab dia akan menyebabkan orang ramai jadi sulit. Okey. Jadi ketika kita katakan di sini, maknanya penulis kitab dia cuba sampaikan, betul jangan panjang-panjang, tetapi sebenarnya ringkasan salat kita yang Nabi kata siapa yang jadi imam hendaklah ringkas. Ringkas tu bukan baca 1 ayat atau 2 ayat atau 3 ayat, tapi ringkas tu adalah mengikut surah yang Nabi baca tadi. Di sisi kita nampak panjang, tapi di sisi Nabi 60 tu lah ringkas, 60 ayat, 100 ayat tu lah ringkas. Jadi maknanya di sini kita pun kadang-kadang kita kena lazimi bacaan yang panjang-panjang juga. Cuma kadang bila kita salat berjamaah ni, mungkin imam tu imam hafiz Quran, tapi imam hafiz Quran yang kebiasaannya dia pun tak berapa banyak yang dia hafal. Macam tu. Jadi sebab tu kita pun, walaupun kadang-kadang imam hafiz pun kadang-kadang Wat-tin waz-zaitun je. Sebab dia risau dari sudut kekuatan hafalan tu tidak kukuh. Tu sayanglah hafaz Quran yang ada pada hari ini. Jadi sebab itu kadang-kadang kita kena melazimi apa yang Nabi SAW telah tunjukkan. Itulah ringkasannya. Maknanya kalau ringkasan Nabi baca dalam surah salat maghrib, Wat-tur dan seumpamanya, macam itulah kadar yang kita sepatutnya kita baca.
Tapi kalau bukanlah maknanya haram kita baca surah-surah pendek, tidak. Tu ayat Quran juga. Kita bukannya macam ada sebahagian orang yang mengharamkan atau melarang bacaan surah Al-Masad dalam sembahyang. Kita tak larang mana-mana salat, mana-mana surah untuk dibaca. Cuma kita ajak orang ikut petunjuk Nabi SAW. Kerana semua tu ada petunjuk Nabi. Dalam salat kita dah sebut tadi. Subuh, gini surahnya. Zuhur, ini surahnya. Asar, Maghrib, Isyak, ini bacaannya dan surahnya. Jadi, kita kata wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan masuk pada perbahasan yang baru pada kuliah akan datang. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.